Nabi Musa pukul laut merah dengan tongkat dia, laut terbelah dua. Nabi Musa lintas dengan orang-orang yang ikut dia. Firaun ikut belakang. Bila Nabi Musa sampai balik sana, Allah cantum balik laut. Kejadian itu berlaku pada 10 Muharram. Daripada hampa. Fa'amara bisawmihuma. Kata dia, hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma Ashura wa amara bisiyamih. Qalu ya Rasulullah, innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahud wan nasara. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza kana al-'am al-muqbil insya Allah sumna al-yawm at-tasi'. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال. hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah, Nabi puasa Ashura, bahkan Nabi suruh sahabat-sahabat puasa Ashura. Qalu, sahabat Nabi sudah tanya Nabi, ya Rasulullah, innahu yawmun tu'azzimuhul yahud wan nasara. Sahabat sudah tanya Nabi, sahabat kata, ya Rasulullah, ni 10 Muharram ini, hari Ashura ini, tuan tahu ke tak tahu, ini hari orang Yahudi dan orang Nasrani membesarkan sambutan mereka. Sahabat Nabi, mereka kut Nabi tak tahu kan? Sama macam kita lah ni, kadang-kadang kita ada teringat juga, ustaz ni tak tahu pun kan? Kadang-kadang kita ada juga, ustaz ni tak tahu ni kan? Lagi teruk ada di kalangan kita hari ni, kita pergi kata apa, ni benda ni Yusuf Qaradawi tak tahu pun. Teruk lagi, itu lagi teruk kan? Lagi teruk daripada tu, ada orang hari ni kata apa, dia kata ingat Imam Syafi'i tak jumpa kot hadis ni. Lagi teruk. Maksudnya manusia ni dia tak boleh lari benda ni, tak boleh lari daripada perasaan rasa dia tahu, orang lain tak tahu. Sebahagian sahabat Nabi, dia pergi kata dekat Nabi, ya Rasulullah, innahu yawmun tu'azzimuhul yahud wan nasara. Dia berkata, ya Rasulullah, tuan tahu tak, ni Ashura ni yang kita duk turut puasa sama macam Yahudi, macam apa ni, tuan tahu tak, mereka ni, mereka puasa pasal mereka membesarkan hari itu, mereka ada cerita dengan hari itu. Ni kita pergi duk puasa sama ni tak apa ke? Kita pergi serupa dengan mereka ni tak apa ke? Macam tu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. Nabi bila nampak di kalangan sahabat ni ada yang pergi jadi ghaflah, duduk berasa tak apa ke kita buat serupa macam Yahudi ni, tak apa ke? Nabi duduk nampak benda ni nak jadi leceh, duduk jadi ghaflah ni. Nabi jawab, Nabi kata lah ni macam ni lah, kalaulah sekiranya tahun depan aku masih ada lagi, kalaulah tahun depan aku masih hidup lagi, Nabi kata insya-Allah tahun depan aku puasa lahir daripada amalan Yahudi. Dia kata, ustaz, kalau tekat sehari esok tak apa ke? Nampak nakai yang duk buat kalut, kata buat terlupa, rupanya nakai. Dan saya hari jemaat payah saya kalau puasa apa lagu tu. Kalau saya buat esok saja jadi tak apa ke? Tak apa, tak ada masalah apa. Kalau esok pun saya tak dan buat macam mana? Yang ni ambil tiang ni bagi tiang belakang dia. Maknanya apa? Kalau esok saja pun boleh juga. Tak salah apa. Balik kepada asas benda ni apa dia? Benda ni sunat, bukannya fardu. Buat itu lebih baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu, bila dia duk jadi macam ni, dia duk jadi macam satu pertikaian, trend
menjadi pertikaian dalam hal ibadah ini bukan benda baru. Bukan benda baru. Tren pertikaian ini wujud sejak dulu. Sejak daripada tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kalangan sahabat sudah jadi. Apabila hadis tadi yang kita baca tadi, hadis tadi sebut, kata sahabat tegur Nabi, sahabat kata, ya Rasulullah, Tuhan tahu tak kata puasa Ashura ini puasa yang diamalkan oleh orang Yahudi? Nabi tak. Kita orang Islam yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam habaq terang-terang tentang fadilat puasa Ashura, tak puasa, habis kita. Satu. Yang kedua, apatah lagi 10 Muharram esok ni doa, bukan musim panas terik, musim hujan, yang maksudnya kalau puasa tak teruk mana pun musim hujan. Ditambahkan lagi maghrib pukul 7, ditambahkan lagi ni time ni maghrib pukul 7. Kalau tak puasa juga, esok kita pakai puasa insya-Allah. Filat yang dikatakan puasa Allah sallallahu alaihi wasallam rasulah. Fasu'ila an sawmi yaumil itsnain qala zaka yawmihi qala faqala sawmu thalathati min kulli shahr wa ramadan ila ramadan sawmud dahr. Qala wa su'ila an sawmi yawmi arafah faqala yukaffiru sanata al-madiyah wal baqiyah. Qala wa su'ila an sawmi yawmi ashura faqala yukaffiru sanata al-madiyah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, ada orang mai tanya Nabi tentang puasa Nabi. Tuan-tuan tanya ni dia ada cara, dia ada adab dia. Kadang-kadang kita nak tanya tapi cara kita tanya tu tak kena. Benda ni jadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Qatadah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi. Satu hari orang mai tanya Nabi tentang puasa Nabi. Tak tahu macam mana cara dia tanya. Qala, kata Abu Qatadah, faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jadi marah. Makna tanya tu tak kena. Cara tanya tu, perkataan dia guna ke, ayat dia ke, mimik muka dia ke, tak tahu macam mana, tapi pertanyaan sahabat ni kepada Nabi mengundang marah Nabi. Faghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jadi nampak marah dengan pertanyaan itu. Faqala Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar tu ada. Umar bila tengok benda ni nampak naik tak elok, Umar kata, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Umar nak kul balik Nabi, nak hilangkan marah Nabi. Bila nampak Nabi macam nak marah daripada soalan apa tak tahu tadi ni, hadis tak cerita, tapi cara tanya tu tak kena, maka jadi marah Nabi ni. Umar bila nampak Nabi marah ni, takut mereka ni. Sahabat-sahabat Nabi ni mereka sangat sensitif dengan Nabi. Sahabat-sahabat Nabi ni mereka ni sangat observant, mereka sangat melihat. Hari ini kalau tuan-tuan pergi Madinah, kita sampai di Masjid Nabawi Madinah, arah ke mihrab, arah ke kiblat, kan dia ada mahkamah syariah Madinah ada di situ. Kalau hukum qisas, pancung ke, hukum hudud, potong tangan ke apa, dia buat itu, arah kiblat Masjid Nabawi.
Tuan-tuan pi sampai di sana saja. Kalau pi tak ada bawa siapa anak apa tak kacau saja, ronda tengok apa yang ada di bumi Madinah itu. Pi ke arah Mahkamah Syariah tu dia ada satu jalan. Jalan tu dia bagi nama Syari' Abu Ayyub Al-Ansari. Dia bagi nama jalan tu Jalan Abu Ayyub Al-Ansari. Pasal apa? Pasal rumah Abu Ayyub Al-Ansari di arah itu pada zaman Nabi dulu. Sampai hari ni nama jalan tu Syari' Abu Ayyub Al-Ansari. Ambil sempena rumah dia di arah itu. Kan Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Bila Nabi sampai, sahabat-sahabat Ansar di Madinah ni semua offer Nabi nak suruh tidur di rumah. Nabi pun jadi serba salah. Nak kata rumah siapa, kata rumah kau ni kecil hati, kata rumah kau ni kecil hati. Nabi lepas unta dia jalan-jalan pergi depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Unta tu duduk situ. Nabi kata, kalau begitu siapa tuan rumah ini? Aku bermalam di sini. Allahu Akbar. Hadis mai ni cerita apabila Nabi bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Bila Nabi bermalam di situ, Abu Ayyub ni tak tahu nak apa, macam seronok. Dia tanya Nabi nak tidur tang mana? Rumah dia 2 tingkat. Nabi nak tidur mana? Atas ke bawah ke abang tang mana pun. Walau master bedroom dia bagi. Seronok. Nabi nak tidur bawah. Abu Ayyub naik di atas. Tak boleh lena. Abu Ayyub Al-Ansari naik di tingkat atas tak boleh lena. Pasal apa? Pasal dia duk ingat Nabi duk dah bawah. Dalam hadis, kalau tuan-tuan tengok hadis riwayat Imam Muslim, Abu Ayyub kata, namshi fawqa ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub Al-Ansari kata, macam mana ni aku nak duduk tingkat atas, Nabi duduk di bawah. Namshi fawqa ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Takkan aku nak melangkah di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang kata sahabat dengan Nabi. Turun mai tidur sebelah Nabi. Nabi kata, apa pasal? Dia kata, tak boleh ya Rasulullah. Macam mana saya nak tidur sedangkan tuan duk ada di bawah? Nabi kata, kacau. Nabi naik tidur di atas. Itu hadis Muslim. Tuan-tuan balik buka Sahih Muslim, cari jumpa hadis ni. Sayang sahabat ni. Pagi esok buat makan Nabi tidur rumah dia. Pagi esok buat makan, hantar dekat Nabi. Nabi ambil bekas tu, Nabi makan. Di mana bekas jari Nabi itu, di situ dia letak jari dia nak makan. Itu yang kata tabarruk, nak mengambil berkat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lusa buat makan lagi, hantar dekat Nabi tak makan. Ini hadis Muslim, tuan-tuan boleh balik refer sendiri, panjang kalau nak baca. Buat main lagi, Nabi tak makan. Bila Nabi tak makan, dia susah hati. Dia jadi tak seronok habis. Dia kata, ya Rasulullah, pasal apa tak makan? Nabi kata, sebab di dalam makanan ini kamu letakkan saum. Sawawmim. Saum. Bawang putih. Abu Ayyub tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, haramkah saum ini? Bawang putih ni haramkah tuan tak makan? Nabi SAW kata, la, walakin akrahu. Nabi kata, dah, bawang putih ni tak haram, boleh makan. Walakin akrahu. Aku tak suka. Nabi kata. Pasal apa? Pasal bawang putih bau. Tambah rokok Marlboro, teruk lagi. Bawang putih tu Nabi kata, makanlah. Nabi kata, tapi bau dia tu aku tak suka. Abu Ayyub Al-Ansari, bila Nabi kata aku tak suka bawang putih, dia kata, fa inni akrahu ma takrah. Dia kata, ya Rasulullah, aku tidak suka apa yang tuan tak suka. Dia kira dia nak apa Nabi buat, nak ikut. Macam tu yang kata para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Umar Al-Khattab, balik hadis tadi. Umar Al-Khattab bila tengok Nabi SAW nampak muka macam nak marah, umat yang garang ni, dia kata apa? Dia kata, radina billahi rabba. Dia kata, ya Rasulullah, kami redha Allah sebagai Tuhan kami. Wa bil islami dina. Ya Allah,
kami redha Islam agama kami. Wa bi Muhammadin rasulah, kami redha engkau Muhammad sebagai rasul kami. Jangan marah. Kalau apa kami buat salah, marah kami tak apa. Ya Rasulullah, kami tak ada ingat nak bagi tuan marah. Sayang sahabat dekat Nabi ni sambil macam tu. Barulah Nabi hilang marah dia. Maknanya should be something wrong somewhere. Kawan tadi ni, Syekh Paku Longgang ni, cara dia tanya ke, apa benda yang dia tanya ke, tak kena. Macamlah saya duk mengajar ni, saya tak apalah, tapi contoh mengajar ni, ada satu orang pandai, Ustaz, dah Ustaz baca balik lagi sekali hadis tadi, berasa lagu baris tak betul. Zaman saya duduk kerja di Limbung Tebai dulu, di pondok yang Datuk Haji Saleh Haji Ahmad, adik Datuk Mufti Pulau Pinang, kita duduk lah ni, pondok Sungai Bakang. Mereka ada buat ijtima' zaman saya duduk tu lah, tahun 80-an. Saya ada satu slot mengajar kitab fiqh Matla'ul Badrain. Slot saya lepas asar, lepas maghrib, Tok Guru Haji Mak Saman Kati, Allah yarham. Jadi saya lepas asar, saya tunggulah slot dia lepas maghrib, ikuti kuliah dia. Ada satu sahabat duk mengaji ni, macam saya kata tak salah, dia mengaji kitab tu dekat ustaz mana ke. Jadi bila ustaz tu baca, dia duk babit kitab tu, dia duk buat baris ke apa ke. Hari tu Tok Guru Haji Mak Saman Kati mengajar, baca tak sama macam baris dia buat. Ni haduk kena marah dengan Nabi ni lah. Tok Ustaz sorry mata londek bawah tu. Ustaz dia kata, cuba baca sekali lagi baris itu tadi. Hamba Allah tu Tok Guru Haji Mak Saman Kati, kitab yang dia baca tu pula, kitab tu dia yang tulis. Allah, aduh, dengar pun takut. Kitab yang dia baca tu, kitab tu dia tulis. Hang boleh, Allahu Akbar. Bila dia kata lagu tu, ada atas surau pondok tu, semua duk tahu dah ni saat lagi satu bom nanti meletup. Allah yarham Tok Guru Haji Mak Saman Kati, dia senang. Dia tak jawab, dia tak apa, senang. Hamba Allah ni ulang lagi. Dia kata, boleh tak ulang lagi sekali ni? Dijakah. Dia jakah. Dia kata, tapi turunlah ni. Dia pambat tu, tapi turunlah ni. Dia duduk cangak. Tapi turunlah ni. Lagi tak turun, dia duduk kata, tapi turunlah ni. Dia papi pegang dia, bertahan nak turun ke, kami nak cempung hang lempak keluar. Nampak tuan? Nak abang kata cara tu. Nabi SAW pernah kena. Faghadiban Nabi SAW, nampak marah. Umar tengok-tengok, dia minta, ya Allah janganlah bagi jadi tak elok. Terus dia kata, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Kami redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan engkau wahai Muhammad sebagai Nabi utusan Allah kepada kami. Nabi bila dengar yang tu, turun balik. Bila dah turun, barulah satu orang tanya lagi Nabi. Fasu'ila an sawmi yaumil itsnain. Sahabat ni kata dekat Nabi, ya Rasulullah, nak tanya sikit tentang puasa hari Isnin. Adakah di sana ada puasa hari Isnin? Dan pasal apa puasa hari Isnin tu? Qala zakal yawm wulidtu fihi. Nabi jawab. Nabi kata hari Isnin adalah hari aku dilahirkan. Nabi kata lagu tu. Hari Isnin puasa, Nabi kata pasal apa? Pasal zakal yawm wulidtu fihi. Hari Isnin hari aku dilahirkan. Dan Nabi juga wafat hari Isnin. Sebahagian ulama ambil faham umum hadis ini.
Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Kalau satu orang tu sempena hari dia dilahirkan dia puasa. Boleh tak boleh? Sebahagian ulama buat keluar benda ni sebagai perbincangan hadis. Jawab sebahagian ulama yang lain, boleh sebagai tanda syukur kepada Allah. Sebagai tanda syukur kepada Allah. Puasa ni ibadat. Sebagai tanda syukur kepada Allah, dia puasa. Tak apa. Anak dia dapat keputusan cantik dalam SPM, dalam apa. Boleh tak boleh? Mak ni seronok-seronok ni nak express rasa syukur dia kepada Allah. Dia dapat rezak anak dia hari ni cantik, esok dia puasa. Boleh tak boleh? Ulama yang berpegang kepada umum hadis ini, dia kata boleh. Pasal apa? Puasa itu sebagai satu ekspresi syukur atas nikmat yang Allah bagi. Ini perbincangan. Bila sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, ni puasa hari Senin. Nabi kata, itu hari wulidtu fihi, hari aku dilahirkan. Nabi kata. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bahkan Nabi kata hari itu bu'istu au unzila alayya fihi. Hari Isnin juga adalah hari aku mula terima wahyu. Aku dibangkitkan sebagai Nabi. Itu istimewa hari Isnin. Sebab tuan-tuan, kalau kita baca hadis dalam hadis Bukhari, cerita pasal Abu Bakar As-Siddiq, dia sakit nak wafat. Aisyah anak dia, isteri Nabi, mai di rumah. Dia tanya Aisyah anak dia. Dia kata, hari ni hari apa? Aisyah kata, Yaumul Isnain. Hari Isnin ayah. Sayyidina Abu Bakar kata, Nabi hari itu wafat hari apa? Aisyah kata, Yaumul Isnain. Nabi wafat hari Isnin. Tunggu, Abu Bakar kata apa? Aku harap, aku wafat di antara siang dan sebelum malam ini. Sayang dia kepada Nabi itu. Dia kalau boleh, dia nak sama hari dengan Nabi wafat dia. Tuan-tuan, macam mana kita nak explain, macam mana kita nak cerita sayang sahabat ni? Daripada hadis yang berbagai-bagai kita baca ni, tak tercerita tuan-tuan sayang mereka kepada Nabi ni. Kalau Abu Ayyub Al-Ansari, bekas Nabi makan tu, dia tengok tang mana bekas jari Nabi, tangan Nabi duduk tang mana, dia pergi ikut. Dia sayang Nabi sampai macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apabila sahabat tanya Nabi, macam mana puasa hari Senin? Nabi kata, hari Senin hari aku dilahirkan. Hari Senin adalah hari Quran turun kepada aku. Hari Isnin adalah hari aku dilantik menjadi Nabi. Faqala sawmu salasatin min kulli syahrin wa Ramadan ila Ramadan sawmud dahr. Kemudian Nabi continue lagi. Nabi kata, demikianlah juga dengan puasa 3 hari sebulan. Dalam sebulan kita tangkap 3 hari. Tak kira kita ambil Isnin, Khamis, Isnin, ataupun kita ambil Isnin dalam sebulan tu, ataupun kita ambil Khamis, ataupun kita ambil Ayyamul Bid, hari yang tengah bulan. Tak kira. Dalam sebulan kita tangkap 3 hari untuk puasa. Siapa yang buat macam tu, kata Nabi SAW, sama macam dia ni puasa sepanjang tahun. Dan demikian juga Nabi kata, Ramadan ila Ramadan saumud dahr. Kita puasa Ramadan, duk tunggu ni bila pula nak main Ramadan lagi sekali. Siapa yang puasa Ramadan ni duk tunggu Ramadan lagi satu nak main, dia umpama orang yang puasa hari-hari. Nabi kata, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Qala wa su'ila an saumi yaumi Arafah. Sahabat tanya Nabi lagi, ya Rasulullah, puasa hari Arafah ni pula apa benda? Macam mana? Apa fadilat dia? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Nabi kata, siapa puasa hari Arafah, tuan-tuan, ingat bahasa hadis tidak sebut puasa 9 Zulhijjah. Puasa Ashura dia sebut puasa Ashura 10. Tapi untuk puasa Arafah dia tidak sebut puasa 9.
Nabi sebut puasa Arafah. Maksudnya apa? Arafah di mana? Arafah di Saudi. Pada hari orang wukuf, pada hari itu kita puasa. Kalau berlaku selisih hari, kita ikut sana. Benda ni berkali tiap tahun. Tiap tahun. Ustaz ni kita puasa hari ni ke esok? Pasal apa? Kalender lari. Kalender lari. Macam tahun ni dapat. Tak berkali lah tahun ni. Tapi bahasa hadis dalam menceritakan tentang puasa Arafah, Nabi sebut apa? Puasa Saum Yaum Arafah. Puasa tu puasa apa? Puasa hari Arafah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Fadilat puasa hari orang berwukuf di Arafah, kita puasa. Fadilat dia apa dia? Diampunkan dosa dia, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Diampunkan dosa dia tahun hak lepas dengan tahun hak nak mai. 2 tahun dijanjikan keampunan dosa. Dosa apa? Dosa kecil. Jangan ingat dosa kecil tak ada apa. Banyak tuan-tuan. Dosa kecil kita cukup banyak. Benda-benda ni yang akan mengkifaratkan, yang akan menghapuskan dosa-dosa itu. Wasu'ila an saumi yaumi Ashura. Sahabat tanya lagi, ya Rasulullah, puasa Ashura ni pula apa fadilat dia? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yukaffirus sanatal madiyah. Diampunkan dosa tahun yang lepas. Jadi kalau esok Allah bagi kita kekuatan, Allah bagi kita umur sehari untuk esok hidup, untuk hidup pada esok hari, tuan-tuan, saya pesan diri saya, tuan-tuan, kita puasa lah esok. Pasal apa? Lepas peluang ni sangat rugi kita. Mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Jilid 21. Kita sampai di muka surat 18. Muka surat 18. Hadis Adi bin Hatim ni tak habis-habis lagi. Dan untuk makluman, ini kuliah yang ketiga untuk tahun ini. Setahun 3 kali kuliah, satu hadis pun tak habis. Ini masalah kita yang ni. Baik. Jadi kita dah baca 2 kali kuliah dah cerita tentang hadis Adi bin Hatim. Hak bulan hari itu kita baca setakat Nabi SAW minta seorang sahabat tumpangkan Adi bin Hatim tidur di rumah dia. Itu kita baca hari itu. Kemudian Adi bin Hatim bila dia ditumpangkan tidur di rumah satu sahabat ni, dia ambil sehari 2 kali. Pagi, petang. Pagi, petang dia main menghadap Nabi. Dia belajar daripada Nabi SAW. Ni hak kita baca hari itu. Satu petang tu waktu dia duduk dengan Nabi SAW di Masjid Nabawi, tiba-tiba Nabi dikunjungi oleh sekumpulan orang, oleh satu kaum yang dalam hadis kata mereka ni orang kaya. Mereka main ziarah Nabi, mereka ni orang kaya. Bila habis Nabi ajak mereka semayang. Bila habis solat, habis selesai semayang, Nabi bangun, Nabi bagi tazkirah. Nabi ini itu amalan dia, macam jemaah tabligh duk buat hari ni, itu amalan Nabi tu. Bila habis semayang, satu orang bangkit, dia bagi bayan. Dia kata bayan tu maksudnya penerangan. Nabi buat macam tu. Nabi dia tak tunggu orang atung pasu bunga elok semua baru nak ceramah. Nabi SAW dia tak tunggu ada penteh pelamin ni baru dia nak ceramah. Dia tak tunggu. Nabi dia habis semayang, dia satu macam yang bangkit, pegang, cakap. Lagu tu ya. Kita dah baca dah hari itu, Nabi SAW duduk dengan Adi bin Hatim di masjid. Tiba-tiba dikunjungi oleh sekumpulan orang yang mereka ni orang kaya. Bila mereka ni mai masuk, kebetulan masuk waktu semayang, Nabi ajak semayang. Bila selesai semayang, Nabi bangkit dan Nabi bagi satu tazkirah. Nabi bagi satu bayan kepada orang-orang yang ada ni, termasuk orang kaya ni. Dan Nabi ni macam yang kita kata bulan lepas, Nabi ni dia macam yang dia pesan kat kita. Dia kata kallimin nas, ataupun dalam riwayat lain kata khatibin nas ala qadri uqulihim. Kita kalau nak bercakap dengan orang ni, kita kena ambil kira tahap orang yang ada depan kita.
Khatibin nas ala qadri uqulihim. Kita bercakap ke orang, kita kena tengok orang depan kita. Kita pergi ceramah, kita pergi mengajak dalam kampung, orang-orang kampung yang tidak ada latar belakang pengajian tinggi, cara kita lain. Kita pergi mengajak di satu tempat yang persekitaran tempat tu semua orang yang ada doktor PhD, yang ada ni macam-macam yang latar belakang profesional semua, cara dia lain. Pasal apa jadi belain-belain? Pasal itu disuruh oleh Nabi SAW. Kalau kita main pukul borong aja jadi masalah. Kita pergi di kampung, pergi duk bercakap tentang metodologi. Dia apa ni metodologi, apa demokrasi, apa yang dia tahu gigi dengan gusi. Dia level, dia tekat tu aja. Dia cerita mau bawah-bawah aja. Dia tak mau ni tinggi-tinggi, tak mau. Hang abang mai kat aku kata esok 10 Muharram ada puasa sunat sudah. Jangan duk mai cerita ni ada imam ni kata 9, imam ni kata 10, ni semua dia tak mau dengar semua benda ni. Dia kata ustaz esok ada puasa sunat kan? Kita kata ada. Apa cerita ni dengan puasa ni? Kita kata puasa ni Nabi beritahu dia janji diampunkan dosa 1 tahun yang lepas. Oh, dia kata oh tu kira dia duk kira malam ni bangkit song, esok dia puasa. Habis. Kita pergi tempat hak jenis kaki duk rajin duk Google, duk baca internet, duk apa-apa semua ni, abang selapis saja depa tahu ustaz ni pun tak cukup tahu ni buatan ni. Nabi SAW dia awal Nabi dah bagi tahu dah, khatibin nas ala qadri uqulihim. Hang bercakap dekat orang, hang mau tengok siapa duk ada depan. Nabi bila Nabi bangkit berdiri, tengok rombongan hak main ni, rombongan ni adalah orang kaya-kaya. So Nabi touch satu topik hari itu. Topik apa? Anjuran bersedekah. Nampak? Kena topik tu. Kalau kita pergi kawasan orang susah, duk anjur mereka suruh sedekah apa, bagi dia sedekah. Apa hang patut mau sedekah kat aku? Dia kata. Itu orang yang gagal memahami waqi'. Orang yang gagal membaca realiti. Dia pergi bercakap benda tak bertalung. Nabi tengok hak main ni orang ada duit. Daripada mana Nabi tahu mereka ada duit? Daripada dressing mereka. Kita dah baca dalam hadis apa nama yang bulan lepas ni, dia beritahu mai mereka ni dalam keadaan memakai baju, dia kata wahadhihin nimar. Dia kata mereka pakai baju belang-belang, color-color, itu orang kaya. Nabi pun emphasize, bagi penekanan tentang disuruh bersedekah. Nabi kata kalau boleh sedekahlah segantang kurma, kalau tak boleh bagi setengah gantang. Ini kita baca itu. Kita bostan sikit. Kalau boleh bagi, tak boleh bagi setengah gantang, bagi segenggam. Tak boleh bagi segenggam, bagi setengah genggam. Nabi kata tak boleh juga bagi sebiji kurma. Tak boleh setengah, bagi bisyiqqi tamrah, sebelah bagi. Nabi nak suruh supaya biasa kita ni biasa bagi, biasa tolong orang. Sampailah hak tajuk kita nak baca malam ni. Dia kata apa? Nabi SAW kata kalau sampai semua pun tak boleh, sampai nak bagi segantang tak boleh, nak bagi secekak tak boleh, nak bagi sebiji tak boleh, nak bagi sebelah kurma pun tak boleh. Hadis malam ni sambung, dia kata apa? Masalah cakap yang manis dan cakap yang elok memeliharakan diri daripada neraka. Dia nak abang kata kalau dah semua tak boleh, tak apalah, hang tu syahdu sedekah apa, tapi hang cakap bagi elok sudah. Itu malam ni. Kata dia, cakap yang manis dan cakap yang elok adalah cakap yang memberi suka hati orang kepada kita. Tu. Cakap ni tuan-tuan, orang kata apa? Bahasa menunjukkan bangsa. Bangsa tu bukan maksudnya Melayu, Cina, India. Bangsa tu maksudnya orang yang berbudi pekerti tinggi, orang yang berbangsa, dia kata. Bahasa menunjukkan bangsa. Cara kita bercakap, orang tahu kita orang ada pelajaran ke tak ada pelajaran, kita orang yang bersopan ke tak bersopan. Cara kita cakap orang dah tahu dah. Ni yang dia nak beritahu. Ataupun dia kata cakap yang memeliharakan orang daripada bahaya dan mudarat. Kita kalau nak bercakap, biarlah bercakap tu tak membawa mudarat kepada orang. Kita duk bawa satu benda yang pergi jadi huru-hara, tak mahu. Hindarkan benda-benda macam tu. Seperti yang dikatakan cakap yang manis, yang baik, yang bagus itu ialah seperti memberi nasihat dan menegur, ajar, suruh buat baik. Kita bercakap ni bercakap benda baik, nak ajak orang buat benda baik. Begitu.
dan memberi apa-apa ilmu supaya diamalkannya di akhirat. Kita nak ajak orang satu ilmu. Saya selalu buat contoh simple. Kalau kita boleh ajak anak-anak lah rumah, bangkit pagi sebelum subuh 2 rakaat qabliyah subuh, nak tidur kok mana pun paling tak ada 1 rakaat witir. Kalau hak tu kita boleh pahat masuk dalam diri anak kita, kita tak ada esok ni dia duk buat benda tu lagi, cerah kubung kita. Cerah kubung kita. Kalau kita ada anak, tuan-tuan, kalau kita ada anak yang boleh buat benda ni, hak fardu tentu dia buat. Hak fardu tentu dia buat. Dia boleh ni kok mana pun sebelum subuh 2 rakaat dia buat. Kok mana pun nak tidur 1 rakaat kurang-kurang witir dia buat, ataupun 3. Kalau dia boleh istiqamah dengan benda tu, kalau anak kita ni boleh istiqamah dengan amalan itu, tuan-tuan, berbaloi kita bela dia. Kan Nabi kata apa? Iza mata ibnu Adam inqatta'a amaluh illa min salasin. Mati satu orang manusia, semua sumber pahala dia stop. Kalau mati satu orang manusia, Nabi kata inqata'a amaluh, semua sumber pahala dia stop. Ustaz, ni kita duk panggil orang main tahlil di rumah apa semua, takkan tak boleh kirim pahala kat dia? Tidak ada janji dalam hadis. Tidak ada janji dalam hadis. Yang hadis kata apa? Mati, stop semua. Melainkan 3 channel saja pahala mai. Sadaqatin jariyah, atau ilmin yuntafa'u bih, atau waladin salihin yad'u lah. 3 aja. Atas dunia hang ada buat sedekah jariah, selagi mana benda tu benda yang hang sedekah orang duk guna, benda tu orang duk pakai, selagi tu satu channel pahala duk masuk ke. Au ilmin yuntafa'u bih, ataupun atas dunia satu ilmu kita sudah bagi dekat satu orang dan dia praktis ilmu itu, selagi dia praktis pahala duk pergi cari kita. Au waladin salih yad'u lah, ataupun ada tinggal anak yang baik, dia doa kat kita. Kok mana pun angkat, ya Allah ampunkan mak ngayah, banyak tu je dia minta pahala. Apatah lagi kalau dia satu anak yang bukan doa aja. Ni hak kita doa ajak dia sembahyang sunat tu, ni dia buat. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, benda ni yang kita nak kena fokus, yang kita nak kena ambil buat. Maka dia kata di sini, apa dia? Memberi apa-apa ilmu supaya dia amalkan di hari akhirat. Itu yang kita cakap baik. Ataupun menunjukkan padanya i'tiqad yang baik, dan juga i'tiqad yang disuruh syarak pakai. Ataupun kita make sure keluarga kita, terutamanya kawan rakan kita, adik-beradik kita dan sebagainya, mereka ni beriktikad dengan i'tiqad yang betul. Takut tuan-tuan, takut. Lah ni dengan takut. Dalam kawasan kita ni pun ada. Tadi pejabat agama telefon beritahu, ada dah dalam kawasan kita di Bertam ni sudah ada satu ajaran yang menyimpang. Sudah ada. Dan sedang bergiat aktif. Dah ada dah. Siapa yang pergi sangkut? Wallahu a'lam. Hasil daripada risikan orang-orang yang berkedudukan, yang berkereta mewah, do ikut. Itu hak tepi-tepi kita. Hajo nu yang pergi declare jadi Tuhan, kita duk baca dalam tafsir ni setakat Firaun dengan Namrud yang kata ana rabbukumul a'la, aku Tuhan hampa yang maha tinggi. Tengok-tengok di sini pun dia mai Tuhan Harun. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan, kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan secure, tuan-tuan selamat, selamatkah anak-anak tuan-tuan? Selamatkah cucu-cucu tuan-tuan? Kalau kita rasa kita secure, kita rasa kita okey, tang mana ada pengajian, tak ada dengan kereta, dengan motor, kita cunggit pergi. Kita, anak kita. Balik sekali lagi nak tidur, pergi tengok ni, anak-anak hak duk tidur ni, kalau mereka tidur dulu pada kita, tapi selalu kita tidur dulu pada mereka.
Pi tengok muka depa duk tidur ni, tengok ni depa ni, adakah depa ni esok boleh jadi waladin salih yad'ulah. Ni macam ni punya muka ni, boleh saja jadi anak saleh nak doa kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pentingnya kita memastikan anak-anak kita terutamanya mempunyai akidah yang betul. Kalau kita ajak mereka sampai mereka berakidah betul, ni kita sudah membuat satu cakap baik yang membawa pulangan hasil untuk akhirat. Ataupun dia kata ajar akan dia mengaji Quran, ataupun setidak-tidaknya anak kita mengaji Quran yang dia boleh mengaji itu, kita yang start ajak. Untuk lanjutan kita hantar pergi dekat orang-orang yang hafaz Quran. Awal ni nak kenal huruf alif bata ni kita yang ajar. Sekurang-kurangnya ada contribution kita di dalam ilmu yang ada kat dia tu. Dan ajak akan dia dan tunjuk kepada dia tentang peri kebaikan zikir dan bersedekah. Anak kita ni kita kena groom mereka, kena groom. Kita kena suburkan mereka dengan benda-benda baik yang macam ni. Dengan amalan zikirnya. Kalau boleh lepas sembahyang subuh tu ambil 10 minit baca Quran. Kita duk perbetul kita aja, kita sembahyang masjid setiap hari sana sini, tak pernah ambil tahu anak di rumah ni subuh sembahyang ke tak. Kita pergi sembahyang subuh berjemaah di masjid di surau itu bagus, tapi anak kita nak ambil pahala ekstra, pergi sembahyang di masjid, pergi sembahyang di surau, dah habis duk iktikaf dalam masjid dan sebagainya, kita balik rumah matahari dah naik, dah cerah dah, anak sembahyang ke tak? Kita pun tak tahu. Itu sebab kadang-kadang kita boleh tengok pak ni terlebih bagus, ekstrim bagus, anak Allahu Akbar. Sedangkan Islam dia suruh jangan pelepas hang seorang, hang kena jaga anak bini hang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dalam kitab ni dia main benda ni one by one, satu persatu. Dia kata ajak anak-anak ni semua, ajak mereka berzikir, bersedekah, beramal ibadah, baca Quran, junjung perintah Allah, jauhkan segala tegah Allah. Kita yang nak kena ajak benda ni. Kalau pergi masjid pun pergi dengan anak, sambil balik satu explanation atas harita kita kena bercakap. Kata abang tengok tak tadi macam ni. Secara tidak langsung kita bagi dekat dia. Kalau tuan-tuan ada anak yang suka nak tanya, dia kata ayah ni kalau macam ni, alhamdulillah tuan-tuan, dia ada minat dengan agama. Kalau kita ada anak di rumah, kita balik sekali lagi di meja makan, kita nak start cerita, dia bangkit pergi, habis kita tuan-tuan. Tak pernah dia bagi masa nak duduk dengan kita, nak dengar kita bercakap pasal agama ni. Tak pernah dia bagi masa, dia hangat duduk dengan kita, dia nak pergi ya. Habis kita tuan-tuan. Itu semua adalah indikator yang menunjukkan kata tak kena tang-tang mana dengan budak ni. Dan dia kata maka semuanya itu adalah cakap elok, lagi cakap yang memeliharakan diri daripada neraka. Itu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan duit banyak, kita nak bagi sedekah duit, kita bukan orangnya, kita tak mampu. Setakat mai jemaat nak buat RM1, setakat mai jemaat ada hari-hari tertentu kita buat RM10, takat tu aja kita boleh buat. Nak lebih-lebih kita bukan orangnya. Tetapi Nabi kata hak ni jangan lepas. Cakap anak-anak bagi jadi elok. Hak ni siapa pun boleh buat kalau nak buat. Maka jika sekiranya seseorang itu tidak upaya bersedekah walau sikit sekalipun, maka bersedekahlah dengan cakap manis dan cakap baik. Nabi kata tak mampulah duit ringgit ni, tak mampulah, kita pun tak cukup lah. Cakap itu sedekah. Nabi kata sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Maka jika tidak dapat kamu bersedekah dengan apa yang boleh disedekahkan, maka bersedekahlah kamu dengan cakap yang manis dan cakap yang baik-baik seperti yang diterangkan di atas tadi. Kalau dah kita tak boleh dah, kok mana pun nak buat tak boleh, pastikan kita satu orang benda baik. Lidah ni tuan-tuan punca dosa kita. Allahu Akbar. Tambah pula bila kita bercakap ada orang duk main lengut dengar duk sokong, pergilah kita.
10 kita cakap, kadang-kadang 10 tak betul. Pasal apa? Pasal kita dengar hearsay. Orang sembang tepi jalan, kita pergi cerita macam kita tahu A sampai Z. Semua tu dosa. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Zaid bin Aslam an abihi, daripada bapaknya, dia kata anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dakhala ala Abi Bakr as-Siddiq wa huwa yajbidhu lisanah. فقال له عمر ما غفر الله لك. فقال أبو بكر إن هذا أوردني الموارد أو كما قال. Hadis riwayat Imam Malik di dalam Al-Muwatta daripada Zaid bin Aslam, daripada bapaknya. Aslam kata satu hari Umar Al-Khattab pergi rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bila masuk rumah Sayyidina Abu Bakar, tengok wahwa yajbidhu lisanah. Abu Bakar ni duduk dalam rumah, duduk menangis, tangan duduk pegang lidah. Umar nak pergi ziarah Abu Bakar. Bila dia sampai di rumah Abu Bakar, tengok Abu Bakar duduk menangis, tangan duduk pegang lidah. Faqala lahu Umar. Sayyidina Umar kata dekat Sayyidina Abu Bakar, dia kata mah. Maksud dia apa hal? Kalau bini kita panggil mah pun kacau juga. Mah maksudnya apa hal? Ghafarallahu lak. Umar kata dekat Sayyidina Abu Bakar yang duk menangis, duk pegang lidah dalam rumah ni, dia maksud, awak hang pelik sangat hari ni. Mah, dia kata apa pasal? Ghafarallahu lak. Mudah-mudahan Allah ampun hang kalau hang ada dosa. Qala Abu Bakar, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia kata inna haza awradanil mawarid. Ni dia kata, dia tunjuk dekat Umar. Ni dia kata, dia tunjuk lidah dia. Ni benda ni dia kata, ni lidah aku ni nak bawa aku binasa, dia kata. Ni dia kata, ni aku takut lidah aku ni, aku takut dia jadi punca aku binasa. Binasa maksudnya apa? Segala pahala kita buat, lidah rosakkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW pernah kata dekat sahabat dia Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Nabi kata kuffa alaika hadha. Nabi kata wahai Muaz, kuffa ni, tahan ni, kuffa alaika hadha, ni hang tahan ni lidah hang ni. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Muaz wa hal yakubbu an-nas fi an-nar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Nabi kata wahai Muaz, hang tahu tak berapa banyak manusia di hari akhirat esok disembamkan muka mereka, disembamkan wajah dan juga hidung mereka, disembamkan ke dalam neraka, illa hasaidu alsinatihim. Punca satu aja Nabi kata, pasal mulut, pasal lidah. Semayang cantik, baca apa semua cantik, tapi sama naik dengan mulut duk buat cerita bagi jadi dia tambah dosa. Benda ni yang kita duk baca ni, Nabi kata kalau dah kita ni sampai tak boleh nak bersedekah kerana kekurangan harta, jaga lidah pun dah cukup baik. Masalah dia kata papa dan fakir itu tidak ditakutkan bakhil dan kikir. Ni tajuk kecil baru. Dia kata apa? Nabi SAW kata lebih baiklah kita ni jadi miskin harta daripada kita jadi ada harta tapi kedekut. Lebih baiklah kita ni jadi orang yang miskin daripada jadi orang kaya yang bakhil. Nabi kata. Dia kata telah berlaku adat kebiasaan atas dunia. Apabila satu orang fakir, maka telah menjadi kaya ia dan banyak harta dan telah dapat dirasanya nikmat dan kesedapan dunia, maka tabiatnya pun berubah. Pengarang kitab ni kata, dia kata benda ni normal. Satu orang yang asal susah, tiba-tiba jadi senang, jadi kaya raya, lupa diri. Normal dia kata benda ni. Dan tengoklah hadis Muslim, dalam Sahih Muslim cerita pasal 3 orang. Seorang botak, seorang kusta, seorang lagi apa tahu itu ni? Botak, kusta dengan
Tak tahu semua. Kemudiannya minta supaya Allah ubah hidup mereka. Allah ubah. Hak botak bagi tumbuh rambut elok. Hak kusta sakit kulit jadi elok. Hak miskin jadi kaya. Tu ubah. Lepas itu Tuhan hantar malaikat pergi jumpa mereka. Bunyi macam hikayat sang kancil. Tapi ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kadang-kadang bunyi itu macam yang betul ni cerita ni. Cerita ini betul. Malaikat pergi jumpa kawan yang botak. Malaikat kata rambut jenuh lah ni. Dia kata aku tak pernah tak ada rambut ni. Aku daripada dulu memang beranak-beranak mai remeh bagus. Hadis itu telah dicerita balik dalam bentuk yang begitu. Lupa dah dia botak hari tu ni. Allah pergi bagi dekat dia tu, dia berjanji kalau Allah bagi benda dia nak ni, dia nak jadi orang paling baik. Lupa dah. Pergi jumpa sakit kulit ni, sakit kulit sampai orang tak mau salam dengan dia, punya teruk sakit kulit dia. Allah bagi elok, cantik. Malaikat pergi kata, hang berubat di mana dulu bukan ni kah? Dia kata, bila hang silap orang ko, orang lain ko, aku tak pernah sakit boy, aku sihat pada beranak. Pergi jumpa hak miskin ni, hari ni jadi kaya. Kalau dalam TV petang-petang dia kata penjual tempe menjadi pengusaha fabrik. Indonesia kan dia buat gambar petang-petang, dia kadang-kadang tengok juga. Boleh lah dia ni punya gambar, boleh. Bukan kata semua bagus, tapi adalah dia punya apa, macam gambar Piramli lah. Macam gambar Piramli kita tengok, bukan semua tak bagus dan bukan semua bagus, tapi sekurang-kurangnya gambar Piramli ni dia ada message. Dia nak tunjuk Haji Bakhil ni apa, tu pergi cerita Piramli pula tu sah. Nak apa, pengusaha apa, penjual tempe menjadi pengusaha fabrik. Dia kata mana daripada duk jual tempe tiba-tiba ada kelang kain. Bila orang pergi tanya dia, hang tak buat dah ke tempe lah ni, hang silap orang kot, lagu tu duk main. Syekh Idris Al-Marbawi dia kata apa? Dia kata itu lumrah sudah menjadi lumrah dalam kehidupan. Orang ni kalau dia berubah aja status hidup dia dah jadi lain. Dia punya lagak pun lain, dia punya cara bercakap pun lain, dia punya cara lagang masuk pun lain, dia punya kawan-kawan duk berkawan keliling pun lain. Automatik benda ni nanti jadi macam tu. Ini nak beritahu. Iaitu dia kata maka tabiatnya pun berubah, iaitu bersenggang ia dengan orang fakir. Dia dulu fakir, dia dulu miskin, tak apa satu benda dia buat, tak tu dia pergi jadi senang. Tiba-tiba bila ada orang-orang susah, orang miskin nak mai dekat dengan dia distant, dia lari. Geng ni dulu duk pakai selok merah, sama dengan dia duk main goli tepi pantai. Hari ni depa ni mai kata, "Oi mat," dia lari cepat. Dia tanya semua leceh. Manusia tuan-tuan, yang kata manusia ni, yang dia pergi pukul jadi kaya ni pun start dengan apa? Start dengan smuggle rebau daripada Thailand nak masuk mai. Dia susah dulu ni, tak tahu macam mana sekali tu dia boleh smuggle rebau masuk mai 30 ekor sekali. Smuggle masuk mai kot sepadan tu, macam mana dia buat pun tak tahu kat dia. Dapat ketui tu buat modal, dia rolling balik tu, dia jadi orang kaya. Tak tahu hari ni tu dia duduk punya steady. Jadi geng yang duk tarik rebau sama dengan dia hari tu ni, dia pun main duk tegur dia, dia kata mana pula dia belah. Ni semua leceh, dia kata ni semua nak bagi calang aku, dia kata. Ni nak bagi tahu ni, itu sebab tuan-tuan agama ni kadang-kadang dia menyentuh realiti kehidupan. Dia sentuh benda ni. Orang susah bila jadi kaya, dia kata apa? Dia mula bersenggang dengan orang-orang yang sama susah dengan dia dulu. Dan berapat dia dengan orang-orang kaya sepertinya sekarang. Dia kawan-kawan dia sudah jadi orang lain semua. Cakap kuahang aku semua tak ada you dengan I. Macam tu. Dia tukang semua. Dia tukang. Sombong ia kepada orang fakir, bahkan memandang hina. Dia main lagi satu tahap, bukan takat tak mau kawan, bukan takat nak lari. Dia menyombong dengan kawan-kawan yang sama susah dengan dia dulu. Dan berkasak dia dengan orang yang fakir. Dan tidak ia berlemah lembut dan tidak ada belah kesian. Kasak dengan mereka ni.
Dan apabila datang orang fakir kepadanya, disuruhnya jauh daripadanya kerana tidak bersama darjat dengan dia pada masa itu, maka tidaklah ia mau berzakat dan tidak mau bersedekah. Dia jadi teruk. Dia jadi teruk bukan takat sama-sama manusia, dengan Tuhan pun dia dah mula dah. Tuhan bagi kat dia rezeki tu, yang dia jadi senang lenang kaya tu Tuhan bagi. Ada juga geng yang duk smuggle kebau masuk tak kaya macam dia tu yang pergi jadi kaya. Macam mana ni, sama-sama seluduk kebau tapi kawan tu tak kaya, dia kaya pasal kat kawan tu Tuhan tak bagi, dekat dia Tuhan bagi. Tuhan buka pintu rezeki. Dia lupa kata Tuhan yang bagi kesenangan dekat dia. Dia sampai satu tahap apa dia, zakat tak mau bayar, zakat tak mau bayar, nak kecoh kau tu, nak kecoh kau ni, dan tidak mau dia berbuat khairat. Cerita buat baik ni tak mau dengar, kerana telah bersifat dia dengan beberapa sifat yang tersebut itu. Sebab sifat-sifat mazmumah sudah ada penuh dalam diri. Dengan kerana itu Nabi SAW memecut agar seseorang itu bersedekah dan buat khairat jikalau sikit sekalipun, sebelum dia dihujani dengan nikmat dunia. Sebelum kita jadi orang kaya ni, masa kita tahu apa kaya ni, kita kena belajar bersedekah. Pasal apa? Benda tu akan menjadi tabiat kita, kan? Tuan-tuan, jangan tuan-tuan, kadang-kadang Tuhan dia hantar main satu dua benda bagi kita, dicucuk sampai ke tulang hitam ni. Saya cerita yang Masjid Langkawi tu, Masjid Aisyah Langkawi tu, hasil surau kayu sengit aja. Al-Fadil yang berbahagia, Datuk Dr. Harundin dengan saya pergi ceramah perasmian untuk nak start kutipan duit untuk nak buat yang jadi Masjid Aisyah dekat dengan Kuah Langkawi hari ini. Malam tu saja dapat ratus ribu. Orang Langkawi masa tu tengah banyak duit. Malam tu saja ratus ribu dapat. Malam ceramah tu saja, ceramah perasmian tapak. Tuan-tuan, bila siap masjid apa semua, mereka nak buat kenduri perasmian masjid. Satu sahabat kita ni cacat, berjalan atas lutut, cacat, mulut pun tak boleh bercakap, dia kiat apa keadaan ni. Dia bagi 3,000 untuk kenduri buka masjid. Dia bagi 3,000 dan 3,000 duit, dan dia bagi rebau sekor untuk kenduri. Allah yarham orang kaya Langkawi, meninggal dah, Pak Haji Mae. Kalau tuan-tuan pergi Ismail Group, Pak Haji Mae ni kata kat saya, dia kata, Ustaz, saya tak gamak makan Ustaz, duit budak ni saya tak gamak makan. Dia miskin, susah, cacat, tak minta sedekah. Sembahyang 5 waktu, masa surau di surau, jadi masjid di masjid. Mai atas lutut, berjalan mai atas lutut, cakap pun kita tak faham dia cakap apa dan sebagainya. Dia tak minta sedekah, tapi orang tengok ke keadaan dia tu, orang bagi duit, dia tak minta. Keadaan dia tu, orang ambil duit bagi. Duit tu dia himpun tuan-tuan. Hari nak buka masjid dia bagi 3,000, dia bagi rebau cakap. Pak Haji Mae Ismail Group ni kata, Ustaz, saya tak boleh telan Ustaz. Kalau kenduri Din, nama budak ni Din, dia kata kalau Din ni punya kenduri saya tak boleh telan Ustaz. Saya nak tak muka saya tak mana Ustaz. Tuan-tuan, Allah atok benda tu bagi jadi. Pasal apa? Dia nak usik kita punya inner feeling, kita punya hati kecil. Dia nak usik, cabar kita, challenge kita punya ni. Tengok, Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada kita tak apa senang, kita ajak duk bagi sedekah. Mudah-mudahan benda tu melekat menjadi satu tabiat baik kepada kita. Kerana masa fakir dan tiada di dalam nikmat itu, hati kita lembut dan kita ada belah kesian. Dia kata pasal masa kita belum jadi orang kaya, belum jadi orang besar tu, hati kita lembut masa tu. Tapi bila kita jadi kaya, bila kita jadi orang besar, hati kita dah jadi lain. Sombong dia main. Sombong ni dia macam lalat, dia duk terbang. Bila nampak ada satu orang yang ada kelebihan, dia singgah. Bila kita rasa kita ada ilmu, kita rasa kita seorang betul, pasang benda tu singgah dah. Bila kita rasa kita ada duit, kita rasa kita apa pun kita boleh buat dengan duit kita, pasang, dia singgah dah. Dia singgah dah. Bila orang ni dia ada ilmu, dia ada duit, dia ada pangkat, dia ada gelaran, dia ada apa, dia dah rasa tak ada siapa boleh tegur dia. Dia seorang yang betul semua. Habis kita habis.
Benda ni nanti mai pada orang yang ada kelebihan. Dia nanti mai benda-benda macam ni. Maka tidak takut akan apa-apa. Maka maulah bertolong-tolong sama dengan orang yang satu darjat dengan dia. Maka tidaklah takut akan apa-apa kerana bersedekah. Kalau kita daripada kita tak apa kaya, tak apa senang pun kita rajin bersedekah, esok bila kita ada duit, kita tak ada masalah dengan nak bersedekah. Begitu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, fa inni la akhafu alaikumul faqah. Sabda Nabi, maka bahawasanya tidaklah aku takut atas kamu itu kepapaan ataupun kepakiran kerana bersedekah. Nabi kata, hampa jangan bimbanglah kalau sekiranya hampa sedekah, hampa tak akan jadi miskin. Nabi kata. Tu saya takutlah kalau kita ada 10 ringgit, kita bagi RM1 kat orang, tak akan miskin kita ni. Kalau kita ada 100 ribu, kita bagi 1000 kat orang, tak akan miskin kita ni. Nabi kata, jangan takut. Kan kita dah belajar fiqh. Budak-budak mengaji sekolah Arab belajar fiqh, dia kata zakat ni, apa definisi zakat? Zakat ni dia kata an-numu wa ziyadah. Zakat itu ialah subur dan bertambah. Makna zakat tu sendiri dia kata macam tu. Kalau kita buat keluar tu bukan nak rugi, bukan nak miskin, jauh sekali nak bankrupt. Bahkan hak kita buat keluar tu ziyadah. Hak ada akan tambah. Sejauh mana kita percaya benda tu, itu persoalannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So Nabi kata, tak usah takut benda tu. Fa inni la akhafu alaikum al-faqah. Bahwasanya tidak aku takut atas kamu itu jadi papa fakir miskin kerana bersedekah. Fa inna Allah nasirukum wa mu'tikum hatta tasira az-za'inatu fima baina Yathrib wal Hirah aksara ma takhafu ala matiyatiha sarq. Maksudnya kerana bahawasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan tolong sekalian kamu yang bersedekah itu dengan mengurniakan kamu kekayaan. Itu dia hadis kata. Kalau hang boleh duk keluar duit, duk sedekah, duk bagi kat orang, duk tolong orang dan sebagainya, tak usah takutlah, Allah pasti akan bagi kepada kamu kekayaan lagi. Itu sebab apa, kita kalau ada orang bagi apa-apa kat kita, kita doa macam Nabi ajar. Nabi kata, ajarallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita. Kita kata Allah balas pahala atas apa yang hang bagi, dan Allah berkati harta yang masih baki kepada hang. Dia bagi tu dia dapat pahala, hak doa ada tu Tuhan suburkan lagi. Itu doa yang diajak oleh Nabi SAW. Sebab kita bila PPUZ, pusat urus zakat, kita pergi bayar, dia panggil doa yang tu lah, ajarallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita. Cuma masalah dia, kalau kita bayar 3 kali untuk 3 orang, dia doa sampai 3 kali. Tak payahlah, doa sekali sudah. Ni orang duk beratung panjang, duk tunggu nak bayar. Dia doa kat kita sampai 3 kali. Bukan hak Kuala Batas lah, tempat lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, doa sekali cukup lah. Tapi doa itu doa Nabi SAW. Baik. Dia kata yang lebih banyak ditakuti hati orang tunggangan dan kecurian dan samunan. Maka kamu semua pada masa itu apabila sudah kaya, maka sudahlah kedekut dan bakhil. Semakin banyak harta, semakin mau jauh daripada orang fakir dan miskin. Itu dia kata. Kebanyakan orang bila kaya, dia domailah. Kita kata tadi. Qala, kata dia, faja'altu aqulu fi nafsi fa aina lususu tayyib. Dia kata. Maka berkatalah Adi bin Hatim dalam diri dia, maka kemanakah pada masa itu pencuri-pencuri dan penyamun yang selalu duk samun kabilah yang bernama kabilah Tayyib itu. Dia bila mai akhir zaman, kan kita duk baca hadis cerita kata akhir zaman ni dia jadi macam mana, mai dalam bentuk tiang, dia akan terbit belakang rumah kita. Bila dia main masa tu, banyak mana pun harta ada kat kita, kita nak bayar zakat, kita nak cari orang terima zakat, tak ada lah. Pasal apa? Kita baru nak buat pergi bayar sikit duit, kata ni zakat saya. Dia kata saya kemarin 3 tiang timbul belakang. Dia kata, tiang mai 3 ketui timbul belakang rumah dia. Ada pun nak buat sorok tak mana tak tahu. Dia kata cukup. Hari ni nampak lagi tuan-tuan, hari ni
nampak dah, tapi dalam bentuk daging korban. Nak ke arah tu lah. Hari ni kita buat korban, kita nak pergi hantar daging di rumah orang. Oh, dia kata saya buat sekong dia lah. Kita dia ingat nak pergi bagi satu sikit kat dia, bagi rasa saya buat sekong, seorang saya buat sekong. Ataupun paling tidak kita nak pergi bagi kat dia, dia kata Allah hak depa bagi pun tak habis makan dah. Nampak tuan, dia jadi susah dah nak distribute daging korban pun dah jadi susah lah ni. Tapi duit okey lagi lah ni. Duit okey lagi. Kalau kita pergi kata ni nak, oh boleh Allah terima kasih ambil, okey lagi. Tapi sikit hari akan mai benda ni. Duit ke mai perak ke apa semua dia tak mau dah. Pasal apa? Kiamat sudah dekat. Jongkong-jongkong mai, tiang-tiang mai sudah timbul di belakang rumah. Wallahu a'lam. Jadi sebelum berlaku keadaan itu, buatlah khairat, buatlah kebaikan, kerana khairat itu untuk kebaikan kita di akhirat. Wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita masuk surah Al-Baqarah dan tafsir setengah daripada ayat dalam surah Al-Baqarah. Lepas ni insya-Allah kita akan masuk satu bab yang cerita tentang Adam, Nabi Adam alaihi salam tu Allah jadikan dia daripada apa? Kita semua tahu dia dijadikan daripada tanah. Tanah mana? Tu dia nak ceritanya. Hadis akan main esok ni. Tanah mana? Tanah liat dekat Pir Tajam ke? Tanah merah di Kelantan ke? Tanah apa? Tanah tinggi di Cameron Highland ke? Tanah mana ni yang dijadikan Adam itu? Siapa yang ditugaskan oleh Allah untuk pergi raut ambil tanah tu? Dan kejadian Adam itu dijadikan daripada tanah, daripada satu tempat saja ke atau daripada berapa tempat? Hadis yang akan datang. Dan dia nak cerita kat kita pasal apa? Daripada Adam alaihissalam tu dia pergi jadi hak macam duk ada hari ni. Tak tahu berapa ribu bangsa duk ada atas dunia hari ni. Dengan tiap-tiap satu bangsa dengan warna kulit yang berbagai-bagai, dengan rupa hidung yang berbagai-bagai, dengan macam mana ni boleh jadi macam ni? Sedangkan mula dia Adam seorang dengan isteri dia Hawa. Tapi macam mana ni boleh keluar mai orang Albania macam ni, orang Azerbaijan macam ni, orang Czechoslovakia macam ni, orang macam mana boleh jadi lagu tu? Ada cerita di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lagi sekali saya pesan dari saya dan kepada tuan-tuan semua, insya-Allah esok kita puasa sunat Ashura. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.